Okey, hai, Assalamualaikum semua. Hari ini untuk tajuk sains, kita nak masuk topik tumbesaran pula. Okey, tengok buku teks awak, muka surat 52. Tapi sebelum tu tengok dulu nota yang cikgu sediakan Okey, tengok keperluan asas biji benih. Ini yang minggu lepas awak belajar. Apa keperluan asas dia? Ada 3 je, iaitu air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, untuk subtopik tumbesaran ada 4 perubahan yang awak perlu kenal pasti, iaitu bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang. Okey, 4. Okey, apa maksud keempat-empat ciri ni? Okey, yang pertama, kita tengok dulu buku teks awak. Muka surat 32. Tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Tengok apa yang kawan dia cakap, yang murid lelaki ni dia cakap apa? Mula-mula bilangan daun, ni tadi bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang daun semakin bertambah. Juga pokok ni semakin tinggi. So ada 4. Yang pertama, bilangan daun, saiz daun, lilitan batang dengan ketinggian pokok yang ini. Okey, tengok ni tumbesaran dia. Mula-mula biji benih dulu. Yang awak tanam minggu lepas tu biji benih dulu. Lepas tu dia bercambah jadi macam ada akar sikit kat sini, kan? Lepas tu jadi anak pokok. Ni dua ni dikategorikan sebagai anak pokok. Ni anak pokok, dan lagi satu baru jadi pokok dewasa. Okey, kita tengok dulu. Okey, jom kita perhatikan perubahan tumbesaran pokok jagung ni. Tengok daripada hari pertama, hari ketiga hingga ke hari 31. Tengok mula-mula bilangan daun dia. Mula-mula 2 helai je. Ni 2 helai je. Lepas tu dia meningkat naik sampai hari ke-21. Ada berapa? Ada 14 helai. Banyak. Daun dia semakin banyak. Lepas tu saiz daun dia daripada 1 cm je, kecil je. Tengok ni, daun dia kecil je. Lepas tu jadi besar macam ni. Tengok daripada 1 cm kepada 2.5 cm. Besar. Lepas tu dan lagi satu lilitan batang. Lilitan batang ni maksudnya awak ukur dia tu. Lilit dia. Itu lilitan batang maksudnya. Mula-mula dah halus je lilitan batang dia ni. 0.3 je. Lepas tu bila dia semakin besar, so batang dia pun semakin besar. Lilitan dia pun semakin besar. Jadilah 1 cm. Itulah maksudnya perubahan dalam tumbesaran, iaitu ada berapa? Bilangan daun yang pertama. Yang kedua, saiz daun semakin banyak, ketinggian pokok semakin tinggi dan lilitan batang semakin besar. Okay, jom kita tengok dulu kawan awak punya eksperimen. Cikgu ada kongsikan kat sini. Mana? Okey, tengok. Okey, ni Hasan punya tau. Ini yang pertama, tengok. Mula-mula yang pertama dia semai dulu. Tengok, nampak tak? Yang pertama mula-mula dia macam ni, tengok. Batang dia sikit. Dia punya batang pula. Dia macam nampak sikit je dia punya ni. Tengok ni. Dia punya dia bercambah sikit je. Ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, yang kedua dia dah tumbuh batang dia dah tumbuh macam batang sikit ni. Nampak tak dia makin tinggi. Ni yang kedua, dia dah tumbuh toge. Daripada kacang panjang tu dah tumbuh toge dah. Okey, lepas tu seterusnya dah tumbuh pokok lagi dah. Jadi pokok dah, tengok dah tumbuh bercambah. Ni dah jadi anak pokok dah. Ni dah jadi anak pokok. Bila dah jadi anak pokok, boleh pindahkan daripada yang sebab dekat sini Hasan dia letak dekat kapas. So sebenarnya boleh tukar letak dekat tanah. Boleh tukar letak kat tanah, tanam dia. Nanti jadilah pokok besar macam tadi. Okey? Cantik kan? Seronok cikgu tengok. Okey, jom kita sambung yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, ni urutan pula. Urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan.
Muka surat 54. Anak benih akan mengalami satu urutan tumbesaran. Urutan ini dinamai peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat tumbesaran pokok tomato. Apa yang ada dekat kebun Pak Ali ni? Apa yang ada? Mula-mula ada pokok yang dah berbuah. Lepas tu ada biji benih yang sedang bercambah ni. Dah bercambah dah. Lepas tu ada apa lagi? Ada biji benih saja. Oh, ni dia tak buat apa-apa lagi dia. Dia tanam dia lagi. Lagi anak pokok. Ini anak pokok. Ini pokok yang dah berbunga. Ni ada bunga dah. Ini turutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan tu. Okey, kita tengok sebelah. Macam mana nak tengok turutan dia. Okey, yang pertama. Yang pertama. Biji benih. Yang pertama ni biji benih dulu. Ni biji-biji ni. Biji-biji ni. Macam mana nak cari biji-biji ni? Kalau awak nak tanam pokok, kalau awak nak tanam pokok tembikai, mana nak cari biji benih dia? Biji benih dia daripada biji tembikai. Yang pertama biji benih kena ada. Yang kedua, biji benih tu kena tanam dia. Dia bercambah ni. Tengok ni. Jadilah dia keluar kaki dia sikit. So dia bercambah. Ini biji benih bercambah. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, bila dah bercambah sikit, dia akan keluar sikit apa ni? Dia keluar anak pokok sikit. Ni jadi anak pokok. Yang ketiga. Yang keempat, dia keluar bunga-bunga. Dia keluar bunga-bunga ni, nampak tak? Dia keluar bunga-bunga dulu. Bila dia jadi anak pokok, dia makin tinggi, dia keluar bunga dulu. So ni pokok yang berbunga. Dan last kali, bila dah berbunga, dan dari bunga itulah akan jadi buah. So ini jadi pokok berbuah. Dapatlah tomato. Jadi peringkat tumbesaran ada 5. Yang pertama kena ada biji benih. Ini nombor 1. Yang kedua, biji benih mula bercambah. Biji benih bercambah. Ini nombor 2. Yang ketiga, anak pokok. Bila dah bercambah dia jadi anak pokok pula. Yang ketiga. Yang keempat, pokok berbunga. Ingat, dia akan keluar bunga dulu. Ini yang keempat. Dia akan keluar bunga dulu. Dan lepas dah keluar bunga, bila dah keluar bunga, jadi bila dah keluar bunga, barulah berbuah. Jadilah pokok berbuah. Kena hafal ni 5 step ni. Sub-unit seterusnya adalah keperluan asas tumbesaran. Muka surat sebelah 56. Kita tengok. Tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk tumbesaran. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asas. Ni keperluan asas dia. Apa? Kita tengok dulu ujian dia ni. Tengok perbualan 2 orang murid ni. Murid perempuan cakap, mengapa pokok ini layu? Mungkin keperluan asasnya belum mencukupi. Mari kita siasat. Jom kita siasat. Apa yang tak cukup lagi ni kat sini? Kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan. Air, kotak, kepingan plastik jernih dengan pokok yang sama saiz. Sekarang kita tengok langkah-langkah dia. Yang pertama, letakkan semua pokok A, B, C dan D di luar kelas. Semua letak kat luar kelas. Ni semua anak pokok ni. Bukan biji benih. Ni dah anak pokok. Lepas tu yang kedua, siram pokok setiap hari kecuali pokok A. Semua ada air. D pun ada air kecuali A. Jadi A ni tiada air. Dia tak dapat air yang A ni. A tak ada air. Lepas tu yang ketiga, tutup dan ikat dengan plastik jernih pada pokok C. Yang pokok C pula dia siram, tapi dia tutup macam ni. Jadi yang untuk C, tiada udara. C tiada udara sebab dia tutup dengan plastik. Dan untuk D, yang D pula tutup pokok D dengan kotak. D dia tutup dengan kotak pula ni. Jadi tak ada apa? Tiada cahaya. Mana dah dapat cahaya matahari kalau tutup? Betul tak? Tiada cahaya matahari. Sekarang B je cukup semua. Kita tengok Jom kita tengok dia punya jadual ni.
Perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, kita tengok soalan bawah. Tumbesaran pokok apa adalah paling baik? Pokok mana yang paling baik? Pokok B. Jawapan dia B. Pokok B adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas air, udara dan cahaya matahari. Ini untuk pokok, tahu pokok. Jangan keliru dengan biji benih. Biji benih dia ada 3 juga, air, udara, tapi dengan suhu yang sesuai. Tapi kalau untuk pokok pula, air, udara dan cahaya matahari. Okey. Okey, yang bawah cuma kita teka. Yang bawah kita teka Menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Alat dia baja dengan pokok. Pokok A dengan pokok B yang sama jenis. Baja ni, siapa tahu baja ni apa? Baja ni adalah contohnya macam makanan tambahan untuk pokok ni. Untuk dia lebih segar ke, untuk dia lebih banyak berbuah ke. Macam kita manusia kena ambil vitamin. Itulah sama dengan pokok. Pokok ni kita bagi satu makanan tambahan untuk dia supaya dia lebih segar, dia lebih berbuah. Kalau buah dia tu lebih manis ke. Itu contoh-contoh. Okay, kita tengok. Letakkan pokok A dan B di luar kelas. Siram kedua-dua pokok setiap hari. Dia dapat semua cukup. Cahaya dapat, air dapat, udara dapat, semua cukup A dengan B. Dan cuma satu A dia tambah baja. Larutan A dia tambah baja. Jadi agak-agak mana satu yang bertumbuh dengan lebih baik? Baja A ke baja B? Tentulah baja A. Sebab dia dapat makanan tambahan. Baja B tak mati, dia tumbuh. Tapi dia tak sesegar baja A. Mungkin baja A akan lebih tinggi ke, sebab dia ditambah ni. Okey, itu fungsi baja. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa buat latihan. Assalamualaikum.